Bagus. Ustaz suka orang yang menyebut. Sebab apa? Bila dia salah, dia kena ulang lagi. Kau belah dua. 1, 2, 3. Belah dua ya. Langsung dah sebut belah dua. Baca dah betul lah. Jangan senyum je. Kau belah 1. 1, 2, 3. Pandai. Kan? Belah dua. 1, 2, 3. Sangkut. Tak lama. Jangan sekali. 1, 2, 3. Alah, perlahan. Belah satu ya. Okey, baik. Kita masuk bacaan tanwin. Bacaan tanwin. 1, 2, 3. Allah, namanya. Okey, baik. Kita tengok bacaan pendek. Sa, si, su. 1, 2, 3. Sa, si, su. Kita, sa, da. Pada bawah sekali. Kita tak yang bawah kan. Okey, baik. Ja, sa, da ada berapa huruf? 3. Ada berapa bentuk? 3. Ja, sa, da. 1, 2, 3. Ja, sa, da. Pandai. Pergi Taman Bunga tengok rama-rama. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Munif, dulu kan masa awak belajar mengaji Quran, masa mula belajar macam mana? Alif fathah ba kasrah bi ke? Iu ba bi bu ke? Saya alif bata, Ustaz. Oh, muqaddam. Muqaddam, Ustaz. Muqaddam lepas tu lidi sate tu. Itu dia. Kalau tak kena, lidi yang tu lagi besar. Piok mana. Itu dia. Saya menggunakan teknik qiraati. Saya lambat juga tahu baca Quran. Darjah 5 baru pandai baca Quran. Tapi kepada penonton yang masih lagi bersama, memang untung sebab hari ini kita ada topik yang macam mana kita nak didik anak-anak baca Al-Quran dengan cepat, pantas dan juga praktikal digunakan untuk sekarang. Bersama kita di studio siapa ini? Okey, bersama kita di studio ialah Ustaz Abdul Rashid Abdul Ghani, Ustaz Muhammad Hakim dan juga Ustazah Puan Sapiah daripada pelajar. Puan Sapiah Umar, itu ahli Kelab Al-Baghdadi, dan Ustaz Muhammad Hakim merupakan Timbalan Pengarah Al-Baghdadi Training Center Selangor, dan Ustaz Abdul Rashid Abdul Ghani merupakan pengarah Al-Baghdadi Training Center Selangor. Selamat datang ke studio. Assalamualaikum. Jadi saya tengok tadi VT tadi memang nampak menarik. Ada ketua-ketua. Saya pun diberi satu. Tapi tak tahu macam mana nak guna. Tapi lepas ni kita akan bincang dengan Ustaz. Macam mana kita nak tahu yang sekarang ni fenomena, bila kita tengok fenomena masyarakat sekarang ni nak baca Quran tu, bila kita ajak baca Quran, mindset dia tu dia jadi malas, boring benda tu kan. Jadi macam mana Ustaz berjaya, saya bila tengok aktiviti tu, berjaya untuk menarik orang ramai untuk baca Quran? Bukan saja kanak-kanak macam mana kita nak tarik golongan dewasa dan juga orang yang dah berumur untuk mempelajari Al-Quran ni. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa nama? Munif. Kepada siapa nama? Amy. Ustaz Makin juga Kak Ros. Terima kasih banyak kerana pada pagi ini kita sanggup kita sudi berkongsi pengalaman. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita tengok fenomena hari ini, masyarakat kita dengan Al-Quran ini terlalu jauh. Sedangkan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai buku panduan kepada kita kan. Buku panduan untuk kita pandu hidup kita sepanjang hidup kita. Tetapi masalahnya buku panduan ini tidak ditahu dibaca. Kita nak buka buku panduan tak tahu nak baca. Bila tak tahu nak baca, masalah sosial yang berlaku hari ini bertambah dan bertambah. Itu fenomena yang berlaku. Dan satu perkara lagi, kalau kita lihat satu kajian di institusi perguruan di Kuala Terengganu, seorang pensyarah mengatakan di sana mereka kaji untuk tingkatan 4 di beberapa sekolah menengah. Tingkatan 4 mereka dapati 38.1% pelajar buta huruf. Masya-Allah. 38.1% ni satu angka yang banyak sebenarnya. Kalaulah satu Terengganu tu ada 100,000 pelajar tingkatan 4, bermakna mereka di sana ada 38,000 pelajar yang buta huruf. Ini fakta yang berlaku lah. Dan kalau ikut logik kita, biasanya kalau pelajar ada 38,000, mereka ada mak bapak. Kalau biasa ikut logiknya, kalau anak-anak pandai Al-Quran, biasa mak bapak memang pandai Al-Quran. Kalau anak tak pandai Al-Quran, kebiasaannya mak bapak juga tak pandai Al-Quran. Ini yang berlaku. Dan saya baru balik daripada Kemboja ni. Kita ada bawa Quran wakaf ke Kemboja kan. Sampai di sana, bila waktu malam saya nak buat grup halakah-halakah.
Satu orang kita ada pergi 13 orang, satu orang bawa 10 orang. Grup lah. Lepas maghrib kami minta dia orang bagi Quran, lepas itu buat halakan nak baca suratul Waqiah. Sebelum tu dia pegang tangan saya dah. Ustaz, jangan buat kerja macam ni. Kenapa? Saya tak pandai nak baca. Yang berlaku ini. Kami rasa Allah terkejut. Dalam masa belum cakap terlalu jauh depan mata. Kita pergi ke Kemuja sampai bila dia buat halakan tak boleh baca. Ini fenomena yang berlaku. Salah satulah yang berlaku dalam khususnya di Malaysia kita. Lepas itu yang kedua fenomena tentang guru Al-Quran. Ramai guru-guru Al-Quran sedar. Walaupun sedar ataupun tak sedar, kebanyakan guru Al-Quran mereka sebenarnya nak mengajar, tetapi mereka tak mampu, mungkin dari segi ilmu ataupun mungkin mereka tidak ada satu teknik. Ada satu jalan macam mana nak tarik masyarakat kita kepada Al-Quran. Dan sekarang fenomena yang berlaku salah satunya faktor guru lah. Guru-guru Al-Quran yang hari ini kita lihat kadang-kadang buka kelas Al-Quran sekejap je, lepas tu tutup. Buka sekejap tu tutup. Buka sekejap tutup. Faktor berbagai-bagai faktor. Ini fenomena yang berlaku khususnya di dalam Malaysia kita. Okay. Kepada Ustaz Hakim, Ustaz Muhammad Hakim, bagaimana cara untuk kita menarik minat masyarakat untuk belajar Quran ni dengan ataupun menepati kehendak masyarakat itu sendiri? Macam mana? Adakah teknik yang Al-Baghdadi ni bersesuaian dengan kehendak masyarakat sekarang lah? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Munif dan Encik Sofia. Alhamdulillah, sebenarnya kami di Al-Baghdadi Training Center Selangor ni baru setahun lebih lah kami buat teknik Al-Baghdadi ni, dan sebenarnya usaha kami setiap hari, setiap minggu, setiap bulan mengajak masyarakat kepada Al-Quran. Jadi ada beberapa pendekatan lah yang kami bawakan kepada masyarakat. Pertama sekali, kita beri penerangan yang secara berterusan dan juga kita bagi motivasi. Dengan cara kita bagi penerangan dan motivasi ini, kita menyedarkan masyarakat betapa pentingnya kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian kita bagi motivasi kenapa kita perlu belajar Al-Quran, kenapa kita perlu mengajar pula Al-Quran. Sebab ini dalam hadis Rasulullah disebut sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi sebab itulah kami yakin dengan cara memberi motivasi, penerangan melalui taklimat dan kursus ini, kami akan dapat mengajak masyarakat untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua kami mencari teknik, teknik yang boleh diterima oleh semua golongan, oleh kanak-kanak, oleh orang dewasa, dengan teknik yang mudah, yang seronok, yang insya-Allah Ustaz Rashid sebentar lagi akan buat demo sekejap. Kami yakin walaupun teknik Al-Baghdadi ini baru 3 tahun tapi sudah melebihi 100,000 umat Islam yang ada di Malaysia ini menggunakan teknik ini dan banyak membantu mereka untuk belajar Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kami menyediakan tempat-tempat di mana bila kita dah bagi kempen, kita dah bagi taklimat, kita dah bagi kursus, kat mana mereka nak belajar Al-Quran. Jadi Al-Baghdadi Training Center Selangor sekarang ini sudah ada 63 cawangan di negeri Selangor, dan di seluruh Malaysia ada lebih kurang 213 cawangan. Dan bila kita kempen-kempen, kat mana nak belajar? Okey, sila pergi ke Al-Baghdadi Learning Center yang sekarang ni boleh merata-rata tempat kita sudah buka, dan dengan cara 3 cara ini kita dapat mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran. Okey, insya-Allah. Untuk semua penonton di rumah, jika anda mempunyai pendapat ataupun kita mungkin boleh kongsi di sini ataupun ada soalan apa-apa, hubungi talian kami 0322601610 dan ataupun 0322602411. Jangan lupa call cepat-cepat. Jadi kepada Puan, saya nak tanya. Puan ni merupakan seorang ahli Kelab Al-Baghdadi yang saya tahu dari peringkat asas belajar kepada tajwid dan kini sedang menghabiskan talqi Al-Quran. Jadi selalunya apa yang membuatkan Puan tertarik untuk belajar dan mendalami ilmu Al-Quran ni? Okay, selama ni kita mengaji hafal. Okay, kita dah banyak guru. Tapi kita nak cari satu cara mengaji yang mudah, yang senang, yang boleh kita orang kata boleh membaca dengan mudah lah. Bila kita guru macam-macam cara teknik dia belajar kan. Tapi bila saya dengar teknik Al-Baghdadi ni, saya cuba
hubungi dan saya ikuti kelas Baghdadi ni. Alhamdulillah 3 bulan pengajian tamhid. Lepas tu 3 bulan tajwid. Lepas ni saya sedang belajar talaki. Tapi bila kita dah masuk dalam kelas ni, kita macam memang rasa seronok sebab dia mudah, senang dan menyeronokkan. Bila kita dah mengaji hari ni kan, kita dah seronok, hari-hari kita nak mengaji. Walaupun kelas dia seminggu sekali, tapi saya balik rumah, saya tak sabar nak mengaji sendiri. Jadi orang kata sekarang dengan sendirinya kita nampak Quran, kita seronok. Kalau dulu kita tengok Quran, kita rasa macam takut kan, resah kan. Tapi sekarang ni bila kita dah baca Quran, kita macam rasa seronok. Memang nak mengaji hari-hari. Walaupun dalam kelas kita mengajar teknik abang ni seminggu sekali je, tapi bila kita kat rumah, kita dengan sendiri ni dah boleh mengaji yang itulah. Itu yang seronoknya tu. Iyalah, kita sebagai manusia yang suka keseronokan tu bila kita dapat sesuatu kan. Okey Ustaz, dengan seronok ni kan. Okey, macam mana, apa yang teknik yang seronok tu? Semua orang nak tahu seronok, tapi apakah teknik yang seronok tu? Dan juga Ustaz kita difahamkan teknik Al-Baghdadi ni, pusat ni dah ada 63 cawangan Di Selangor. Ya, di Selangor. Di Selangor saja. Masya-Allah. Sebenarnya kita sudah ada 213 di Malaysia. Di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia. Jadi teknik Ustaz mengajar tu macam mana tu? Macam mana yang mudah dan menyeronokkan? Keistimewaan kami sebenarnya, kami mempunyai alhamdulillah, sebenarnya ATC Selangor ni merupakan satu pusat yang menggunakan metode Al-Baghdadi. Kami memilih kerana dia mudah, seronok dan berkesan. Kita ada 2 buah buku lah. Satu cuba apa itu asas. Tamhid ini adalah asas. Lepas itu tajwid. Tajwid. Bukan itu saja, sebenarnya buku ni dia ringkas, padat, dan berkesan. Ringkas padat kerana apa? Dia hanya ada 22 muka surat saja. Kalau kita mengaji satu hari satu muka, berapa hari habis? 22 hari saja. Ustaz, tapi apa yang dimaksudkan dengan asas tu? Okey, baik. Sekarang dalam ni kita ada, kalau kita tengok buka muka surat yang pertama tu, asas ni lebih kepada macam Iqra' lah. Adik bata kan, kita belajar asas. Betul, sebutan huruf dan sebagainya. Tengok muka surat yang pertama tu, sajadah tu. Itu sajadah tu, muka surat yang pertama. Maknanya kita belajar asas. Kita menggunakan pendekatan SAS, struktur, analisis dan sintesis. Ini satu keistimewaan dia, kita ada 2 buah buku. Yang lebih menarik lagi sebenarnya, keistimewaan Al-Baghdadi ialah kita ada alat bantu mengajar yang dipanggil alat ketuk. Jadi apa fungsi ni Ustaz? Okey, fungsi dia sebenarnya dia membantu kita. Okey, sekarang kita tengok prinsip Al-Baghdadi, dia menggunakan alat ketuk ni. Kalau kita tengok buka buku tamhid tadi, yang buka buku asas tadi kan. Muka surat yang pertama, okey, kita tengok sajadah situ. Muka surat yang pertama tu sajadah. Prinsip kita Al-Baghdadi, satu huruf satu ketuk. Okey. Satu huruf satu ketuk. Sekarang kita bagi semua pegang alat ketuk. Kak Ros ada. Okey, baik. Sekarang ni prinsip dia, satu huruf satu ketuk. Itu adalah huruf sin. Di situ ada huruf sin, sa. Sin bila baris atas bunyi dia sa. Prinsip satu huruf satu ketuk. Bila sa ni satu ketuk, sa. Sebut dan ketuk sekali ya. Okey, bila Ustaz sebut 1 2 3 sa. Lagi sekali, angkat tinggi sikit. 1 2 3 sa. 1 2 3 sa. Itu satu huruf. Sekarang kita dapat buat satu kelas yang ramai. Bahkan bila anak murid belajar, dulu kalau kita buat kelas tradisional, satu kelas ada 20 orang anak murid, yang datang depan guru seorang. Belajar 5 minit, 2-3 minit. Yang lain buat apa? Polis tantri dan sebagainya kan. Jadi main dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita boleh buat Al-Baghdadi, dia boleh buat kelas yang ramai. Kita buat dan semua pegang alat ketuk, dia akan ketuk sekali. Sa semua. Sekali lagi. 1 2 3 sa. Ini satu huruf. Baik, kalau kita tengok situ bacaan pendek, sa si su ada 3 huruf. Sa si su ada 3 huruf. Ada 3 huruf apa ketuk? 3 ketuk. 3 ketuk lah, pandai, cepat belajar. Okey, cuba sa si su. Cuba sama-sama. 1 2 3 sa si su. Tengok serentak sebut. Sebut serentak sekali lagi. 1 2 3 sa si su. Anak murid ni, manusia ni dia ada otak kanan dan ada otak kiri. Otak kiri membaca, otak kanan dia dah fokus ke sini. Bila dia fokus sini, main dia dah pergi ke sini. Ini kanak-kanak kecil. Kanak-kanak dewasa begitu juga. Dia punya mengantuk tu, dia punya BO ring tu dah pergi ke sini.
Bila dah pergi ke sini dia boleh buat satu kelas yang menyeronokkan. Bahkan kita buat kelas 2 jam tu mereka tak rasa 2 jam. Okey. Tapi kan Ustaz, apa yang membezakan ketuk-ketuk ni dengan tak ketuk selain daripada mengantuk? Selain daripada nak menghilangkan mengantuk. Okey. Ustaz Hakim turut. Okey, antara kelebihan Bantu. alat ketuk ni alat ketuk ni sebenarnya kita nak membetulkan tempo bacaan. Okey. Sebab dalam baca Al-Quran kita ada satu jenis bacaan yang kita panggil sebagai bacaan tartil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada panjang, ada pendek, ada dengung dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak bentuk. Dengan kita mengetuk begini, contohnya bila bacaan panjang, kita baca panjang sa, si, su. Jadi dulu kita belajar, okey bacaan panjang macam mana kita kira? 1, 2 kan. Sa ataupun sa, macam-macam cara lah kan. Tapi dengan adanya ini sa, si, su. Kalau kita tengok Itu yang bacaan untuk 2 harakat Ya, 2 harakat. Sebab cuba tengok pada sa tu. Sa ada berapa huruf sa? 1. Ada 2, sin dengan alif tu. Oh, yang kalau 2 Ada harakat asli tu kan, ada 2. Bila ada 2, ada 2 ketuk lah. Sa. Okey, cuba sama-sama sekali. 1, 2, 3. Sa. Sa saja. Kita cuba ketuk sa saja. 1, 2, 3. Sa. Itu sa. Kalau si ada 2 lagi kan? Maknanya sa, si, 4. Okey, 4. Cuba kita sama-sama. 1, 2, 3. Sa, si. Itu untuk si. Kalau kita sambungkan ke ketiga-tiga sekali ada 6 ketuk kan? Okey, kita semua sama-sama. 1, 2, 3. Sa, si, su. Tapi ini untuk ketuk-ketuk selain daripada tempoh. Okey, ada tak yang ikut ni mungkin dalam 22 hari baca Quran habis kan? Tapi ada tak yang ikut sampai 19 hari, dia dah orang cakap dah pandai dah biasa dah. dia jadi biasa dengan ketuk-ketuk ni, jadi mengantuk kan, jadi Tak ada. Biasanya tak ada orang yang mengantuk. Kebiasaannya dan alat ketuk ni kami tak pakai sampai habis buku ni. Dia hanya Ini sampai kira turn saja. Kalau macam mula-mula sa, si, su, dia dah pandai, kita terus je. Yes. Dan di situ kalau kita tengok dalam buku tu ada titik-titik merah. Titik-titik merah itu hanya lepas bila kalau dah sampai tengah-tengah, titik merah tu dah tak ada lagi. Biasanya kalau kita tengok kat Wama Malakat ni pada muka surat 9. Pada muka surat 9 kalau kita lihat bila sampai muka surat 9 anak murid di situ dah tak ada tanda merah lagi. Bila Wama Malakat ni mereka akan dapat baca dengan tartil. Contohnya Wama Malakat, ada ta tu pun dia tunaikan hak huruf yang sebenar. Jadi dia akan tunaikan satu. Bahkan budak-budak dia akan dapat baca dengan cantik. Biasanya budak-budak tadika lah, budak-budak tadika bila dia dah sampai habis dah tengah-tengah ni, dia akan dapat baca alam tara kaifa fa'ala rabb, tartil sebiji. Ini untuk kanak-kanak. Tapi sekarang ni kita nak fokus pada hari ni orang dewasa. Kanak-kanak ni pergi sekolah. Mereka ada sekolah, ada pusat tuition. Tetapi mak bapak, orang-orang dewasa hari ni, kalau sebenarnya benda ni membantu kepada masyarakat di luar yang nak buat pemantapan Al-Quran. Bila balik daripada Kemboja minta diorang baca surah Al-Waqiah, mereka tak boleh baca. Kami rasa Allah satu benda yang tertinggal. Dan alhamdulillah sampai di Malaysia, saya suruh dia datang ke kita punya center, daftar, insya-Allah dalam masa 3 bulan kita terus dapat pemantapan asas, lepas tu ambil tajwid dan kita terus talaki, insya-Allah. Membantulah sebenarnya, membantu. Saya nak tanya kepada ahli Al-Baghdadi ni, Puan. Bila kita belajar ketuk-ketuk tu, jadi balik rumah Puan baca pun macam tu juga? Kita tidak pakai ketuk lah. Kita dah boleh baca mengikut ketukan. Dah set dekat sini. Dah set kat kepala dah. Jadi kita baca pun seronok lah. Kita dah tahu cara orang kata intonasi, kita tahu dia punya harakat macam mana kan. Jadi kita dah seronok. Mana kalau dulu macam sebelum kita ikut kelas Baghdadi, kita tak tahu cara bacaan dia macam mana, cepat ke macam mana kan. Bila kita dah ikut teknik Baghdadi ni, kita dengan sendiri dia dah set tau kat sini. Kita baca pun orang kata secara tertil dan memang seronok lah, memang menyeronokkan. Jadi kita rasa puas dan yakin. Jadi sebab itulah siapa saya menyerulah kawan-kawan dekat luar tu yang mana yang belum lagi ikut kelas ni, masuklah kelas ni. Sebab sekarang kelas ni banyak kan. Jadi kita boleh sama-sama orang kata mempelajari, boleh belajar dan mengajar anak cucu kita besok. Asalnya kita ada orang yang berminat Italian ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Ini Aminah Sulaiman daripada Bintulu Sarawak. Aminah. Aminah Sulaiman. Puan Aminah? Ya, saya. Puan Aminah minta jauh sikit daripada televisyen sebab sini dia bersing. Okey. Ya, Puan Aminah, ada apa-apa soalan yang ingin ditujukan pada Ustaz? Jadi tadi saya saya mendengar keterangan cara mudah untuk belajar Al-Quran. Saya sangat berminat lah. Jadi adakah kelas-kelas Al-Baladi ini di Sarawak Bintulu, bahagian Sarawak lah. Sebab kita dekat sini saya rasa banyak ketinggalan dalam hal-hal Al-Quran ataupun agama. Itu saja. Itu saja. Terima kasih Puan Aminah. Sama. Assalamualaikum. Itu dia Ustaz. Okey, baik. Untuk pengetahuan kepada semua pendengar-pendengar TV, sekarang pada hari ini Ustaz Jalal pengasas sendiri, Ustaz Jalaluddin Hasanuddin berada di Kuching, Sarawak. Beliau sedang berada di Kuching, Sarawak dan sekarang ni beliau sedang tengok kita punya siaran. Kalau sahabat-sahabat yang berada di Kuching boleh terus menghubungi pejabat kami lah untuk maklumat lebih lanjut di 0355233366 di Shah Alam 0355233366 ataupun SMS kepada kami dengan 0192345 980 0192345 980. Dan sebenarnya Al-Baghdadi ni sudah berada di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak. Cuma kita akan masuk insya-Allah pergi ke Brunei pula nanti insya-Allah. Dan sekarang mereka sedang minta kita masuk di sana, Singapura dan sebagainya. Dan siapa-siapa yang sudi untuk berkenalan dengan kami, dengan teknik Al-Baghdadi, juga boleh menjemput kami. Kami boleh jemput kami ke jabatan-jabatan, ke organisasi-organisasi untuk memperkenalkan teknik Al-Baghdadi secara percuma. Secara percuma lagi, insya-Allah. Okey, Munif dan semua Ustaz tadi kita berbicara tentang asas. Sekarang ni kita nak bicara tentang tajwid pula dalam kaedah teknik Al-Baghdadi ni. Apa yang membezakan teknik Al-Baghdadi ni dalam mempelajari tajwid dengan teknik-teknik yang lain? Okey, baik, terima kasih. Sebenarnya buku tajwid Al-Baghdadi sebenarnya sama dengan tajwid yang lain. Kami masih lagi tajwid yang sama, izhar, ikhfa, benda yang sama. Cuma sekarang kami mengajak masyarakat kepada tajwid dengan cara yang lebih mudah dan seronok. Hari ini bila sebut tajwid orang sangat takut. Betul? Bila sebut tajwid mesti kena hafal izhar, kena hafal ikhfa, lepas tu habis-habis tak faham. Betul. Satu, yang kedua, kitab tajwid sangat tebal. Sampai separuh kitab tajwid tak faham-faham lagi. Jadi kami hanya buat lebih kurang pada 20 muka surat saja dan teknik yang sangat mudah. Contoh yang kita buat ialah ibarat beginilah. Andai kata kita ajar hukum izhar. Apa itu izhar? Cuba buka muka surat bawah tu. Muka surat di nota kaki bawah sekali muka surat izhar. Muka surat 11 muka surat 11. Kalau kita nota kaki dia, hukum bacaan izhar berlaku apabila nun mati atau tanwin. Sekarang kita nak cerita pasal nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Bacaan izhar haki ialah menjelaskan sebutan huruf. Jadi di sini apa itu izhar? Izhar maksudnya jelas. Menjelaskan. Macam mana nak jelas? Itu kita ajar. Nak jelaskan nun mati itu bagaimana? Nak jelaskan nun mati ialah sebut nun tepat pada makhrajnya. Sekarang hari ini bila guru-guru mengajar, macam mana nak jelaskan nun? Jelaskanlah, jelaskan. Jelaskan macam mana? Dia tak tunjuk pada pelajar. Yang menyebabkan pelajar nampak rasa faham begitu saja. Tapi sebenarnya tak faham. Itu izhar. Begitu juga dengan ikhfa. Ikhfa maksud ikhfa sembunyi. Macam mana nak sembunyikan? Sembunyi jangan sebut nun tepat pada makhraj. Sekarang ni tajuk Al-Baghdadi, tajuk yang sama dengan tajuk di luar, cuma kita ajar teknik yang lebih mudah dan menyeronokkan. Bila mudah, menyeronok, cepatlah. Jadi Ustaz, tadi kata untuk buku asasi 22 hari boleh selesai. Jadi macam mana pula dengan tajwid ni? Okey, dalam kelab Al-Baghdadi yang kita anjurkan di seluruh Malaysia, dia standard, standard. Maknanya kalau
untuk jangka panjang kita ada 3 bulan. Maksudnya dia kena datang sehari sekali, seminggu sekali. Kemudian selama 3 bulan dia habislah khatam tajwid tu. Tapi kalau misalan lama sangatlah Ustaz 3 bulan kan. Jadi boleh tak dipendekkan lagi? Boleh. Kita ada kursus 1 hari untuk menguasai teknik tajwid Al-Baghdadi ni. Hadir kursus-kursus tajwid yang kami anjurkan sehari saja. Dah boleh kuasai tajwid dan boleh pula mengajar tajwid. Sekejap je dah Ya. Jadi berapa lama? 1 hari je? 1 hari. Untuk orang yang dah ada asas. Sebab kita mengajar teknik. Kita belajar teknik. Kami mengajar teknik mengajar. Sekarang ni guru-guru Al-Quran ada ilmu, tapi mereka tak ada macam mana teknik. nak belajar mengajar. Betul. Kami mengajak masyarakat, guru-guru Al-Quran khususnya ataupun ibu bapa yang ada di rumah, dia kita ajak pada belajar dan mengajar. Lepas tu mengajar tu pula kita ajar teknik belajar mana nak mengajar orang. Teknik tu. Sebab hari ni contoh anak-anak ada cara dia. Orang dewasa pun ada cara orang dewasa. Orang dewasa ada pantang-pantang larang dia. Untuk kelas orang dewasa tak boleh buat peperiksaan, exam dan sebagainya. Itu perbezaan. Okey, saya nak tanya Puan. Okey, macam mana Puan, berapa lama Puan belajar tajwid mengikut teknik Al-Baghdadi ni dan sejauh mana keberkesanan dia? Tajwid tu sebenarnya kita belajar 3 bulan saja. Dalam waktu yang sama, selepas 3 bulan kita belajar dia punya tajwid, kita talaki. Dalam talaki tu setiap kali kita belajar, kita membaca, ustaz akan terangkan cari hukum-hukum di dalam setiap muka. Jadi daripada situ kita dia praktikkan. Daripada situ lagi berkesan lah yang belajar ni. Jadi cepat ingat. Jadi daripada situ orang kata kalau kita nak baca tu saja memang tak boleh. Betul. Jadi kita kena praktikkan. Jadi bila talaki, dalam talaki tu ustaz akan tekankan hukum-hukum dalam setiap ayat yang kita baca tu. Setiap muka kan. Jadi bila talaki daripada situ yang kita ingat. Jadi itu yang kita macam seronok. Jadi kita pun macam tak rasa macam stres sangat kan. Jadi kita stres nak belajar. Selalu kan bila orang dewasa ni kadang-kadang dia nak mengaji payah pasal apa? Dia dah dewasa, kadang-kadang takut kena marah kan. Tapi bila kita mengaji teknik Baghdadi ni kita santai tu sebab semua orang kata golongan semua orang kita semua kan. Jadi tak ada rasa malu, tak ada rasa segan kan. Jadi memang seronoklah macam. Sesuai untuk semua golongan sebab umur. bukan nak kata orang yang tak pandai pun. Yang ustazah pun ada belajar juga. Sebab apa dia nak mengajar anak murid dia tak tahu macam mana dia nak tackle anak murid dia. Dia ikut kelas dengan kita orang juga. Lepas tu bila dia dah ikut kelas dengan kita, dia sendiri akui, dia kata anak murid dia yang susah nak belajar sekarang dah boleh belajar. Dah boleh belajar. Itu dia. Itu yang dia cerita dengan saya lah. Dia memang seronok lah orang kata. Satu lagi, di Facebook ni ada orang berminat ni bila dengar kita berbincang ni, dia tanya dia. Nama dia Nur Ain, dia tanya Assalamualaikum. Ada tak package untuk sekeluarga? Maksud saya bagaimana yuran jika menyertai kelas seorang diri dan bagaimana jika sekeluarga? Ada perbezaan atau tidak? Itu dia. Okey, baik. Untuk kelas sebenarnya kita ada 3 peringkat asas. Sebelum dia naik Al-Quran 30 juzuk talaki itu kita ada asas 3 bulan. Yang ni asas tamhid lah. Yang ini 3 bulan. Ibarat Januari, Februari, Mac. Lepas habis asas dia akan masuk tajwid. 3 bulan. 3 bulan package yang pertama ni yuran dia kami selaraskan semua biasanya 300 untuk 3 bulan. Ini kira satu semester lah. Satu semester bayaran dia 300 untuk 3 bulan. Ini untuk asas. Lepas habis asas ni dia akan masuk tajwid lagi. 3 bulan. Lepas tajwid 3 bulan ini juga yuran dia RM300 untuk 3 bulan sekali masuk. Lepas habis 3 bulan baru dia akan ambil talaki. Talaki ni tak boleh masa 3 bulan lah. Nak khatam 30 juzuk. Mungkin dalam 1 tahun lebih. Tetapi sekarang kami disebabkan di Al-Baghdadi Selangor sudah ada anak murid yang ramai. Untuk kelas talaki, ada yang sahabat-sahabat minta, Ustaz boleh tak talaki ni dipendekkan? Daripada setahun tu dipendekkan. Boleh? Jawabnya boleh. Kami dapat idea. Kami minta sahabat-sahabat siapa-siapa yang nak bersama kami untuk talaki dalam masa 14 hari. Ataupun dipanggil talaki Al-Quran di Makkah. Maknanya nak buat dalam Malaysia susah. Kita bawa masyarakat kita pergi bersama sama umrah bersama, lepas tu kita akan talaki dalam kita punya umrah. Maknanya bila balik tu dapat umrah yang makbul insya-Allah dan dapat talaki dengan satu guru insya-Allah. Lepas tu kita talaki pula di Makkah.
di tempat Al-Quran diturunkan. Ya. Satu huruf 100,000 pahala. Masya-Allah. Jadi ini kita, kalau sahabat-sahabat yang tak ikut kursus pun, andai kata mereka ada asas Al-Quran tapi belum pernah talaki dengan satu guru, juga kami alu-alukan bersama-sama dengan kami, insya-Allah kita akan terbang dalam bulan 4 nanti, insya-Allah. Okey, nampaknya kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Nur Syahirah Adam. Saya nak tanya dekat Ustaz, boleh tak kalau mu'alaf yang tak tahu langsung tentang Al-Quran untuk mengikuti kelas ni? Sebab saya langsung tak tahu tentang Al-Quran. Memang ada minat untuk mendalami Al-Quran, tapi saya tak boleh nak baca Al-Quran. Saya boleh baca cuma dalam rumi sahaja. Misal kata Al-Fatihah atau solat saya dah boleh lakukan solat, cuma saya tak boleh nak baca Al-Quran. Insya-Allah. Saya nak minta, saya nak tahulah sama ada mu'alaf ni boleh mengikuti kelas Al-Quran yang diadakan ataupun tak. Itu dia soalannya. Itu saja, Puan? Ya. Baik, terima kasih. Puan Syahirah. Baik. Jawapan dia memang boleh. Sebab kita ada orang Cina, mu'alaf Islam, saudara baru, dia masuk Islam dan cuma dari segi lorah sajalah, sebutan saja. Tapi Al-Baghdadi sebenarnya sesuai pada semua peringkat. Daripada kanak-kanak sehingga orang dewasa, sehingga dipanggil jangka hayat lah senang cakap kan. Sesuai pada semua sekali. Walaupun dia tidak ada asas. Cuma dalam masa 3 bulan itu biasanya dia tidak mampu untuk baca dengan baik, tetapi dia sudah kenal huruf. Dia tidak perlu hafal lagi huruf-huruf rumi tadi. Dia dah kenal huruf, dia mengangkat-angkat. Yang mana orang lain belajar setahun, dia dapat 3 bulan tu satu benda yang membantu sebenarnya, insya-Allah. Maknanya asas tu dah boleh lah kan. Asas tu dah boleh. Insya-Allah. Jadi panjang perbincangan kita ni kan. Jadi, tapi tak tahu macam mana mesti penonton nak menyertai, tapi tak tahu macam mana menyertai. Macam mana tu? Okey, baik. Okey, sedang penonton yang dihormati sekalian, kami di ATC Negeri Selangor ni mewakililah semua ATC di seluruh negara dan juga wakil kepada ALC seluruh negara. Jadi kalau kami nak sebutkan nombor telefon di sini, kami tak dapat nak sebutkan semua nombor. Cuma tuan-tuan boleh layari laman web kami di atcselangor.senangbelajar.net. Ataupun tuan-tuan boleh hubungi nombor talian telefon pejabat kami 03-5523-3366 ataupun boleh hubungi saya sendiri 0132946464. Kat situ dalam laman web kami memang ada senarai semua ALC, tuan-tuan boleh tengok kat situ, boleh terus hubungi macam mana nak bayar, macam mana nak ikuti program ni dan sebagainya. Dan untuk terakhir ni pada 25 dan 26 hari bulan Februari ni, hari Sabtu dan hari Ahad, kita ada kursus perunding. Macam mana dengan cawangan-cawangan? Adakah ATC ni terdapat di seluruh negeri-negeri di Malaysia ataupun macam mana? Okey, ATC ni memang dia setiap negeri ada satu ATC dan di daerah-daerah pekan-pekan kecil, bandar-bandar kecil ni dia ada ALC, kita panggil Pusat Pembelajaran Al-Quran Teknik Al-Baghdadi. Di situ ALC kami ni memang tempatnya selesa, ada aircon, kapet siap. Memang selesa lah. Ibarat kata kalau belajar Al-Quran tu bukan saja di kalau sebelum ini belajar di tepi-tepi meja, tepi-tepi tangga, tapi dengan teknik Al-Baghdadi ni kita belajar dalam satu suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan juga selesa. Tapi itu cerita dekat Malaysia. Adakah teknik Al-Baghdadi ini terdapat juga di luar negara, contohnya di Indonesia? Okey, baik. Sekarang ni Indonesia sudah minta. Minta Al-Baghdadi pergi sana. Sebenarnya kami Al-Baghdadi Method Senang Berhad ada di Batu Cave. Kita punya HQ, dan Al-Baghdadi ni sudah bergerak disebabkan sambutan amat menggalak, amat memberangsangkan, maka HQ Ustaz Jalaluddin mewujudkan Al-Baghdadi Training Center di negeri-negeri. Selepas bila di negeri-negeri ini terlalu padat, ramai yang nak belajar, maka di training center mewujudkan Al-Baghdadi Learning Center di daerah-daerah yang kecil-kecilan tadi. Jadi sekarang ni masyarakat yang ingin bersama-sama kami juga boleh datang ke tempat kami di Shah Alam khususnya, dan boleh menghubungi kami, tanya kami di Kedah. Hubungi nombor di Kedah berapa, sekian-sekian nombor. Sebab nak sebut nombor telefon banyak lah. Kita bagi satu nombor, tuan-tuan boleh sebut boleh telefon nombor itu dan tanya di mana-mana tempat yang tuan-tuan nak. Saya nak tambah sikit tadi tentang
apa ni, adakah di luar negara sudah sampai Al-Baghdadi? Sebenarnya kami dapat permintaan teknik Al-Baghdadi ini sudah dapat permintaan banyak daripada luar negara, contohnya daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia, daripada Kemboja, dan teknik Al-Baghdadi pun dah sampai UK, tapi bukan Ulu Kelang, dekat United Kingdom. Tapi sebelum sampai ke luar tu, marilah kita umat Islam di Malaysia ni kita sama-sama pelajari teknik ni untuk kita rasa belajar Al-Quran tu lebih seronok dan lebih santai-santai, kata orang kan. Alhamdulillah. Okey. Rasanya perbincangan ni macam makin apa orang kata, makin hangat untuk mempelajari ilmu kalamullah ini, akan tetapi masa mencemburui kita. Okey, saya nak tanyalah Puan Safiah, untuk yang terakhirnya, apakah harapan ataupun cadangan ataupun saranan kepada masyarakat di luar sana untuk mempelajari teknik Al-Baghdadi ini? Bagi saya lah, saya sarankan kawan-kawan rakan-rakan dekat luar tu yang tak pernah mengaji dan ataupun yang dah pernah mengaji, dah tinggalkan dah lama, datanglah, marilah sama-sama sertai Baghdadi ini secara tak langsung. Kita boleh mengaji dan mengajar anak cucu kita, insya-Allah. Jangan, dia tak kira peringkat manusia, umur lah, peringkat umur. Tak kira peringkat orang kata kategori umur dan pangkat. Kita tak malu kat sini. Orang kata bila kita dah masuk kelab ni, kita dah rasa semua sama. Semua sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi harapan Ustaz kepada penonton-penonton di rumah macam mana? Okey, kami menyeru kepada semua penonton-penonton dan juga masyarakat di luar sana, marilah kita sama-sama mendekati Al-Quran, ya, sebenarnya bulan Maulidur Rasul ni, ya, jangan kita hanya berarak sahaja, tapi kita jauh daripada apa yang Rasulullah bekalkan kepada kita. Kita nak Al-Quran ni biar sentiasa, ya, di samping kita sentiasa membaca Al-Quran, kita sentiasa memahami ayat-ayat Al-Quran dan kita amalkan Al-Quran ni dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang terbaik, iaitu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. InsyaAllah. Jadi apa-apa kata-kata terakhir Ustaz Abdul Rashid kepada penonton di rumah? Baik, sekarang kini sudah ada, kini anda lebih mudah belajar dan mengajar Al-Quran dengan teknik Al-Baghdadi, yang mana teknik ini sistematik, inovatif dan berkesan. Kepada semua masyarakat yang ingin bersama-sama kami alu-alukan, dan mudah-mudahan pendidikan Al-Quran ini dapat membantu fenomena-fenomena yang kita cerita di awal tadi. Membantu ibu bapa yang tak pandai Al-Quran, kadang-kadang hantar anak hafal Quran, sendiri pun tak pandai baca Quran. Kadang-kadang guru-guru Al-Quran yang nak mengajar Al-Quran tapi mereka tak ada teknik. Ayo bersama-sama, dan kalau dapat media-media pun membantu kami dalam segi pendidikan Al-Quran, sebenarnya membantu kepada masyarakat kita, insya-Allah. InsyaAllah, itu dia. Kepada penonton, jangan lepaskan peluang, cepat-cepatlah kita masuk dengan ke dalam kelas Al-Baghdadi ni, belajar macam mana untuk belajar Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan jalannya. Sebelum kita berehat, kita renung satu hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik daripada kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Semoga kita termasuk dalam golongan yang sebaik-baik itulah, insya-Allah. InsyaAllah. Jangan pergi mana-mana, kita jumpa selepas ini.